Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. Seperti korang semua tahu bahawa Qualcomm telah pun perkenalkan chip terbaru dorang iaitu Snapdragon 8 Gen 2 menggantikan chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang agak baru juga usia dia sebenarnya. So aku nampak untuk chip kali ni memang dia upgrade dari segi performance, kelajuan dan juga modem rangkaian tu sendirilah. Secara ringkasnya pembaharuan yang ada pada Snapdragon 8 Gen 2 ni adalah dia masih mengekalkan platform 4nm processor. Kalau sebelum ni core CPU dia adalah 134 tapi kali ni dia menggunakan core CPU 143. So core yang pertama dan utama dia masih 3.2 GHz tapi core yang kedua iaitu performance dia upgrade kepada 4 times 2.8 GHz. So memang dia memberikan high performance tanpa compromise battery life. Power consumption pun akan lebih baik daripada chip yang sebelum ni. So modem untuk rangkaian 5G kali ni memang ada upgrade iaitu menggunakan Snapdragon X70. So untuk bahagian dia punya numbers tu mungkin akan lebih better lah dia punya speed dan sebagainya. Untuk bahagian dia punya GPU menggunakan Adreno 740 yang baru, support RAM sehingga LPDDR5X dan storage UFS 4.0 yang lebih pantas. In fact chip yang terbaru ni pun akan menyokong Wi-Fi 7 yang lebih pantas. So basically kita tahu yang Snapdragon 8 Plus Gen 1 pun dah cukup powerful, more than 1 million untuk AnTuTu benchmark score, tapi kali ni dengan fokus lebih kepada prestasi dan juga kelajuan, aku tak sure lah berapa numbers untuk AnTuTu benchmark nanti kan. Maybe more than 1.5 million lah. Kita just tunggu dan lihat saja nanti, okay? Anyway, aku nak kongsikan antara 3 smartphone yang terawal yang akan menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pada smartphone flagship diorang. So, aku jangkakan mungkin sekitar hujung bulan November ataupun sekitar bulan Disember ni lah. Bukannya tahun depan, tapi memang tahun ni pengeluar smartphone akan perkenalkan flagship phone diorang dengan chip yang terbaru ni yang memang cukup berkuasa. So, smartphone yang pertama sekali adalah daripada Motorola iaitu Moto X40. So, before this kita ada Moto X30 kan. So aku rasa nama tu agak susah nak sebut sebab ada H dan juga X30. So kali ni Motorola dah tak gunakan branding H pada flagship diorang, tapi diorang buang H menjadikan model ni adalah Moto X40 terus. So untuk smartphone ni memang dah ada leaks dan juga Motorola sendiri dah teaser macam mana dia punya kebolehan dan juga chip yang digunakan. So memang officially bahawa Moto X40 menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang terbaru dan juga cukup berkuasa ni, tapi dari segi spesifikasi tak banyak terdedah lah. Apa yang kita tahu setakat ni berdasarkan apa yang diorang reveal melalui video adalah smartphone ni akan menggunakan OLED Quad Curve Display. So dia akan menggunakan curve display pada setiap bahagian skrin dia lah, atas, bawah, kiri dan juga pada bahagian kanan. So aku tak sure macam mana rupa sebenar dia nanti, tapi berdasarkan leaks aku nampak yang skrin dia tu memang very curve. Cuma untuk design belakang tu macam sedikit hamba lah bagi aku kan. Tapi kita just tunggu dan lihat sajalah macam mana final product nanti. Dan apa yang kita dapat jangkakan untuk smartphone ni memang dia akan menggunakan specs kelas flagship yang memang high end punya, premium punya flagship dengan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang memang cukup berkuasa ni. Harga pun maybe akan mahal dan juga ialah kelas premium flagship punya level lah kan. Smartphone kedua yang dah confirm menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 adalah iQ11 series. So jenama iQ ni sebenarnya bukannya baru sangat, dia lebih kurang macam Realme ataupun Poco je lah. Dan before this memang dekat market China saja. Sekarang ni berita baiknya officially iQ akan memasuki pasaran Malaysia untuk model iQ11 series. So ada dua pilihan model lah iaitu iQ11 dan juga iQ11 Pro. Dan yang menarik sekali adalah kali ni memang still ada collaboration dengan BMW Motorsport. Actually bukannya collaboration pertama pun. Before this memang banyak dah iQ keluarkan collaboration smartphone orang dengan BMW. Design memang nampak cantik gila. Buat korang memang suka kereta BMW, aku rasa memang akan tergoda lah dengan rekaan ataupun kecantikan untuk iQ punya smartphone. Rekaan untuk iQ11 kali ni memang dia ada bayang sikit lah macam Vivo punya smartphone, sebab iQ ni adalah sub-brand daripada Vivo, bawah satu bumbung yang sama dengan BBK Electronics lah. So that's why dia ada sedikit DNA daripada smartphone Vivo tu sendiri. So iQ ni basically dia memang fokus kepada performance, tapi harga dia tu tidak overpriced sangat. Boleh dengar lagi lah harga dia. Macam iQ 10 series before this, harga dia tak lebih RM4,000 lah untuk market di China. So dia lebih kurang dalam RM3,000 ke RM4,000 untuk yang versi Pro. Untuk yang versi 10 biasa, bawah RM3,000 saja. So aku rasa dia memang very kompetitif lah kalau nak bandingkan dengan Xiaomi, Realme ataupun dengan pesaing dia lain. So kalau iQ11 series officially masuk Malaysia, aku rasa mungkin harga dia starting lebih kurang dalam
2,000 mencecah 3,500 lah untuk yang versi Pro. Memandangkan iQ ni memang banyak memfokuskan lebih kepada performance, so kita boleh expect yang spesifikasi dia memang akan menggunakan numbers yang besar-besar dari segi charging, bateri, dia punya screen dan sebagainya. So aku rasa kalau iQ Malaysia jual iQ 11 series dengan harga yang lebih affordable, memang very kompetitif kot macam smartphone pada Realme, pada Xiaomi dan sebagainya lah. So aku rasa dia akan grab attention daripada peminat smartphone untuk tengok apakah kebolehan sebenar iQ 11 series ni. Manakala jenama ni bukannya baru sangat, so dia dah berpengalaman jugalah lagi daripada Vivo punya sub-brand kan. So that's why aku memang excited gila untuk iQ officially masuk Malaysia yang akan dilancarkan tak lama lagi. So mungkin sekitar penghujung bulan November ataupun mungkin awal bulan Disember ni. So kita just tunggu lihat saja. Dan korang rasa berapa harga jualan untuk iQ 11? Smartphone ketiga yang akan menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 adalah Xiaomi 13. So baru-baru ni ada konflik dekat nama Xiaomi 13 tu sendiri. Ada mengatakan bahawa Xiaomi tak akan gunakan model 13 tapi terus skip kepada Xiaomi 14 terus. Mungkin juga dia nak tally dengan MIUI 14 yang akan dilancarkan sekitar bulan Disember nanti. So MIUI 14 dan juga Xiaomi 14. So tally sikit lah nama dia kan. Cuma dari segi kepercayaan Cina, kita tahu yang nombor 4 ni dia macam kurang bertuah lah kan. So ya, kita tak tahu macam mana sama ada Xiaomi 13 ataupun Xiaomi 14. Tapi insting aku kot mengatakan bahawa Xiaomi akan menggunakan model 14 terus. Sebab baru-baru ni pun dah ada list pasal kotak untuk Xiaomi 14 nanti. Dan untuk dia punya board phone tu pun dah tunjuk ada Xiaomi 14 dan juga MIUI 14. Itu something yang aku tak tahu sama ada pengguna di China okey ataupun tidak. Tapi bagi aku okey mana-mana pun, 14 ke 13 ke, asalkan dia akan memberikan satu kepuasan lah untuk pengguna tu sendiri. Lagi-lagi untuk MIUI yang terbaru nanti. Kalau kita nak flashback dengan Xiaomi 12, kita nampak yang Xiaomi 12 harga dia tidaklah murah mana pun. Harga dia agak premium jugalah kalau nak bandingkan dengan Xiaomi masa awal-awal dulu kan. Sekarang ni Xiaomi 12 ataupun Xiaomi 14 ni memang adalah kelas flagship premium daripada Xiaomi sendiri. Bukannya Xiaomi 12T Pro tu memang murah gila kan. So Xiaomi akan menggunakan rekaan yang agak baru pada model kali ini, iaitu bukan lagi curve design tapi dia akan menggunakan boxy design ala-ala macam iPhone 14. Itu berdasarkan leaks yang ditunjukkan baru-baru ni lah. So memang aku bersyukur gila kalau Xiaomi gunakan rekaan berkotak tu, memang sedap gila nak pegang dan juga dia lebih rasa solid, mewah dan juga premium. Dan untuk rekaan kamera ataupun back panel tu aku nampak masih kekalkan DNA rekaan macam Xiaomi punya smartphone. So kedudukan kamera sedikit berbeza tapi dia masih ada identiti Xiaomi tu sendiri. So itu yang paling suka sekali lah. So kita nampak lah ini adalah smartphone Xiaomi kan, instead of macam iPhone je. Dan dengan dia punya spesifikasi memang aku jagakan akan cukup padu pada sebuah flagship smartphone daripada Xiaomi sendiri. Harga pun aku rasa mungkin akan ada kenaikan sedikit berbanding dengan Xiaomi 12 sebab dia punya rekaan tu memang dah ditukar banyak jugalah kalau digunakan boxy design. Sebab kalau R&D nak gunakan rekaan macam Xiaomi 12, aku rasa mungkin orang boleh jimat sikit kos kat situ kan. Cuma untuk R&D dari segi rekaan yang baru ni, mungkin costing dia akan naik sedikit dan harga pun kemungkinan besar akan naik sedikit sajalah daripada harga untuk Xiaomi 12. Dan yang pasti memang Xiaomi akan perkenalkan dua model, iaitu Xiaomi 14 dan juga Xiaomi 14 Pro yang menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang lebih berkuasa. Dan ialah dia punya specs pun akan padu jugalah kan. Xiaomi 14 series pun dilaporkan mungkin akan dilancarkan bersama dengan MIUI 14 sekitar awal Disember ni dekat pasaran China. So itu adalah antara senarai 3 smartphone yang terawal yang akan menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang terbaru. So kita just tunggu dan lihat saja antara 3 smartphone ni mana satu yang akan dilancarkan terlebih dahulu. Aku rasa Motorola Moto X40 kot akan dilancarkan terlebih dahulu. Seterusnya mungkin iQ 11 dan juga Xiaomi 14 series. So next kita akan tunggu dan lihat saja sama ada smartphone lain akan menggunakan chip yang sama ataupun tidak, ataupun mungkin menggunakan chip MediaTek Dimensity yang cukup berkuasa yang terbaru tu juga kan. So guys, itu saja sedikit sebanyak info ringkas yang aku dapat kongsikan mengenai chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang terbaru dan antara 3 smartphone terawal yang akan menggunakan chip yang cukup berkuasa ni. Antara 3 smartphone tu mana satu yang korang paling excited sekali? Bagi aku rasa memang aku akan excited dengan iQ 11 Pro yang ada collaboration dengan BMW tu lah. Sebab yes, aku memang suka BMW Motorsport dan performance untuk iQ before this memang agak underrated. So that's why aku rasa memang aku excited gila lah dengan iQ 11 Pro. And next, aku memang excited dengan Xiaomi 14 series. So itu saja perkongsian aku sedikit sebanyak tentang Snapdragon 8 Gen 2 terbaru dan 3 smartphone terawal akan gunakan chip yang terbaru tu. Kalau korang ada pendapat yang berbeza, korang just kongsikan saja di komen-komen. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. IQ.